bunga kembang setaman. Hajat di hati nak minum sarbat. Lapar dahaga menguji iman. Memupuk sabar peninggi darjat. Pergi ke pekan naik kereta. Kereta rosak, terhenti-henti. Sudah. Telefon pomen. Pomen pula tak sampai-sampai, lambat. Dah lah puasa, panas pula tu. Nunggu kat tepi jalan. Mana pergi pomen ni, tak sampai-sampai ni. Lagi pantun membawa kepada cerita Daripada pantun membawa kepada cerita. Yalah, menunggu panas Ya, ni. tak ya juga. Okey. Borak Tengah Lapang musim ketiga. Hari ke-15 kita berpuasa. Topik santai bual bicara. Penuh ilmu, ceria suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Azwan, PU Dr. Taha dan juga Dewa Artin untuk Borak Tengah Lapang hari ini. Seperti biasa ada topik yang akan kita bicarakan. Tapi sebelum tu nak tanya dulu dekat Dewa dan juga Dr. T. Kalau bulan-bulan puasa ni, di bulan Ramadan kita berpuasa ni kan, macam Dr. T ataupun Dewa, suka cuaca panas ke cuaca hujan? Saya suka cuaca hujan. Kenapa hujan ada? tu dia jadi nyaman kan? And then kita mudah untuk nak rehat. Dan kita takkan rasa macam terlalu lapar. Oh ya? Kau saya pula bila hujan rasa lapar. Oh, hujan rasa lapar. Terbalik ni. Terbalik Dewa. Macam saya suka mendung. Mendung Sebab dia macam ada satu lagu tu. Mendung tak bererti hujan. Tapi mendung dengan hujan adik-beradik lah. Tapi mendung tak bererti hujan. So dia tak panas, dia tak sejuk. Di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. Okey, baiklah. Baik. Mendung kan kita tengok boleh macam mana. Okey, baik apa-apa untuk hari ini topik kita yang akan kita bicarakan untuk hari ini, hari ke-15, kita akan berbicara mengenai lalai terleka. Lalai terleka. Okey, jadi Ustaz, Ustaz ada ungkapan Ustaz. Ramai orang yang puasanya sia-sia di bulan Ramadan. Jadi apa sebenarnya makna di sebalik ungkapan ini? Ini soalan saya suka. Sebab bila kita sebut tentang puasa, puasa terbahagi kepada dua. Puasa fizikal dan puasa spiritual. Wow, spiritual. So the American. Wow. So what is Ada physical, ada para anda jangan makan. Yes. Don't drink. Don't drink. Okey. Berbalik tadi kan, ada puasa fizikal maknanya menahan diri daripada makan dan minum dan juga bersetubuhlah di pagi Ramadan. Tetapi puasa spiritual ni bermaksud tidak melihat perkara maksiat, tidak mendengar kepada maksiat umpama umpatan, fitnah, juga tidak berbicara tentang maksiat umpama menipu, dan juga tangan tidak melakukan maksiat. Tak type benda-benda yang tidak bagus. Tak jadi netizen lah. Yes. Netizen pun kalau netizen yang berdakwah okey lah. Itu kalau berdakwah tu nurtizen Ustaz. Nurtizen Kalau yang pelik tu dia neraka zen. Neraka. Aduh. Dia kena check balik dengan Dewan Bahasa Pustaka ni. Neraka zen. Dia kalau yang lebih-lebih yang jenis kentam orang yang teruk tu ada lagi satu. Apa zen pula? Dajezen. Banyak zennya. Okey. Jadi bila puasa ni ada dua bahagian, kedua-dua perlu dijaga. Malang sekali kita hanya fokus kepada puasa fizikal. Aku tak makan hari ni. Aku tak minum lagi. Kan? Tetapi dia lupa, dia dah tengok maksiat sepanjang hari. Contohnya, dia buka filem yang ada unsur semi lucah. Dia tak lucah sepenuhnya. Semi lucah. Contohnya perempuan pakai tak tutup aurat. Kemudian tidak ada unsur mengingatkan diri dia kepada Allah. Jadi makin dia tengok, makin dia tenggelam. Makin dia tengok, makin dia lalai. Jadi puasanya, kewajipan puasa tersempurna. Maknanya dipenuhi. Maknanya dia puasa tu dapat. Tapi pahala mungkin berkurangan. Jadi macam mana kita nak memaksimumkan puasa ni? Maka puasa fizikal pun kena jaga. Puasa spiritual pun kena jaga. Itu dia topik kita hari ni, lalai terleka. Lalai terleka. Dewa macam ada sesuatu nak diperkatakan. Ada, saya nak tanya. Dia sebabkan pasal lalai terleka, lagi-lagi di bulan Ramadan ni kan. Selalu bulan-bulan puasa ni banyak program sedap-sedap. Banyak program sedap-sedap. Kadang orang sampai maraton tengok drama Korea, program Korea lah, program Orang Putih. Lepas tu So sampai tahap dia lalai terleka tu lah. Maksudnya dia tak buat apa-apa pun dekat rumah. Dia duduk ngadap benda tu lepas daripada
Lepas subuh. Sahur, Sahur. lepas subuh kan, sampai buka. Okey, lepas tu? Apa pandangan dalam Islam? Pandangan kita simpan. Kejap lagi kita kejap minta lagi. bagi tahu. Okey, Sebab kita nak santai. bersama Genji Basker dengan lagu mereka Redha. Redha. Tuhan, tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat ternantiku akan rahmatmu. Ku ingin masih jalan yang berliku, penuh gelap pisah dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmahmu. Borak Tengah Lapar. Kita masih berbicara topik kita hari ini, leka terlalai. Jadi Dewa, tadi ada soalan awak dekat doktor kan? Mungkin Pasal orang yang yelah belum puasa program sedap-sedap kan, Okey. drama marathon lah, apa semua movie marathon, sampailah leka terlalai daripada sahur bawa ke buka. Sayang. Macam mana pendapat atau pandangan dalam Islam dan pendapat doktor sendiri. Allah. Cerita dia macam ni tau. Bulan Ramadan ni kita kena pandang dia umpama satu khazanah. Khazanah? Maknanya kita buka pintu khazanah tu, treasury. Masuk tu dalam tu banyak emas. Dan kita diberi masa sebulan sahaja untuk mengeluarkan semua emas yang ada dalam tu. Tapi malang sekali kita kata let low kan. Sebulan kot nak keluarkan emas. Santai lu. Santai lu. Lepak lu drama Korea lu. Dan dia tidur. Jadi tiba-tiba bila penghujung tinggal lagi 10 minit baru dia kalau nak kutip emas, Akhirnya apa dia yang berlaku? Dia menjadi seorang lelaki yang rugi. Sebulan dia ada masa untuk mengorek emas daripada khazanah tersebut. Dia tak korek. Last kali baru nak korek dia dapat sikit sahaja. Itulah perumpamaan orang yang memasuki bulan Ramadan tanpa persediaan. Sekarang dah berapa Ramadan? Dah 15. 15 Ramadan. 15. Kalau 15 Ramadan dia masih berperilaku seperti ini bermaksud sebelum masuk bulan Ramadan lagi dia dah membiasakan diri dia dengan menonton benda-benda yang lara.
Kerana kita tahu bulan Ramadan syaitan dah tak ada. Ya. Syaitan semua kena rantai. Ke ada syaitan kat sini? Tak ada. Tak ada Ustaz boleh scan kan? Boleh scan Syaitan dah tak ada. Syaitan dah kena rantai, kena campak kat laut. Jadi apa sal dalam keadaan syaitan tak ada, kita masih melakukan rutin sebelum Ramadan dalam Ramadan. Kerana dia umpama macam air. Kita ambil camca, sudu, kita pusingkan dia. Kita dah keluarkan camca tersebut ataupun camca. Orang Penang. Utara. Jamca. Kita dah keluarkan sudu tersebut. Okey. Adakah air itu akan terus berhenti ataupun masih berpusing? Masih berpusing. Itu umpama syaitan dah tarbiyah kita selama 11 bulan. Jadi masuk bulan Ramadan dia tak ada pun tak apa. Air dah tarbiyah dia 11 bulan untuk buat benda yang lara. Bulan Ramadan air tak ada pun dia akan terus buat benda yang lara. Makanya kita kena ada jadual. Makanya sebelum datang Ramadan lagi, kita kena latih diri kita untuk buat benda-benda yang baik dan elakkan diri daripada benda yang lara. Itu point to be noted lah. Itu point dia. Itu mengenai tengok benda bukan-bukan sebagainya. Bagaimana pula Ustaz untuk mereka ni yang suka sangat bergosip bulan Ramadan ni? Pantang dapat berita sensasi, dapat forward. Forward reply forward. Itu je kerjanya. Macam mana pula golongan yang macam ni Ustaz? Kalau bab mengupat ni kan, membawang ni, bukan saya cakap ya, Nabi bersabda, ramai wanita masuk neraka sebab lidah, ramai lelaki masuk neraka sebab kemaluan. Dua-dua kecil, lidah pun kecil, kemaluan pun kecil. Tapi ramai, kenapa sangkau gelak? Dah aku nak tanya, Perasaan malu. kaki dengan kemaluan mana lagi besar? Dah aku tanya soalan sini ni, kaki dengan kemaluan mana lagi besar? Kaki. Habis betul tak aku kata kemaluan tu kecil? Betul kan? Malu pula dewa. Jadi Nabi bersabda. Nabi bersabda. Dengan anggota badan yang kecil ini ramai orang masuk neraka. Jadi mengupat ni seharusnya kita laki ni jarang nak berlaku lah. Yelah. Laki mengupat, laki membawang. Bukan saya cakap, bukan saya nak mendiskriminasi mana-mana jantina. Cuma Nabi memberi nasihat khusus kepada para wanita untuk menjaga lidah mereka. Okay. Kita tak boleh halang wanita untuk berbicara banyak. Kerana menurut satu kajian daripada Oxford University, wanita dalam sehari perlu cakap 18,000 patah perkataan. Perlu. Saya ada baca tu. Ya. Perlu doktor, memang perlu. Dia ada kota dia. Macam kau ada kota internet kan. Kota habis, kalau buat apa nak dapat kota baru? Yalah, betul. Dia kena cakap kota. Dia kena cakap. Itu fitrah Allah cipta dia macam tu. Okey. Laki pula dia kena cakap 2,000, 3,000 patah perkataan dah okey lah. Jauh berapa tiang tinggal tu doktor? Yang jauh. Sebab aku masuk borak tengah lapar ni kena cakap banyak. Kalau tidak aku tak cakap banyak. Lebih kota. Lebih Kata kota. tak apa, extra lah. Tapi kita cakap benda yang baik. Betul. Jadi berbalik kepada perbincangan tadi, wanita boleh divert. Kekuatan lidah yang Allah berikan kepada anda, gunakan instead of mengupat dan membawang, gunakan untuk berzikir. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Tadi saya ada seorang kawan bertanya, macam mana kita nak khatam Al-Quran dalam sebulan? Dia mudah. Dalam satu juz ada 20 muka surat. Dalam sehari ada solat 5 waktu. 20 bahagi 5 adalah 4. So 2 muka surat sebelum solat, 2 muka surat selepas solat. 2 muka surat hanya mengambil maksimum masa 10 minit. Jadi cukup 10 minit setiap kali masuk waktu solat, baca 2 muka surat sebelum dan selepas. Sebulan insya-Allah khatam Al-Quran. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Kena ada perancangan tu kena cantik. Ya. Betul ya. Baik. Pasal Quran saya nak tanya sikit. Tapi sebentar Dok Dewa. Sebab di sana dah menanti. Oh, dia dah menanti. Di sini dah menunggu. Jom kita bersama. Janji Basker. Di sana menanti, di sini menunggu. Seumur hidup aku ini yang pertama, pintu hatiku diketuk oleh 2 wanita, punyai ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah, ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana,
di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bahagi kasih seadil-adilnya. Sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku ada pepatah yang aku gubah. Di sana hanyalah menanti sampai bila pun ku tak pasti. Bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka. Namun ku tahu dia setia, dan di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luak terhadap aku. Sanggup menunggu kata putusku. Sayang ketabahanmu menawanku. Borak Tengah Lapar. Bagi B. Ui. Di sana hanyalah menanti Ewa. sampai bila pun ku tak pasti. Bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka. Namun ku tahu dia setia. Amboi, puasa-puasa juga dan tidak dilupa. Tidak dilupa. Dia kembali bersama saya Putra Azwan, Dewa Arti dan juga PU Dr. Taha untuk Borak Tengah Lapar. Kita masih lagi berbicara untuk topik kita hari ini iaitu leka terlalai. Ya, terlalai. Jadi sebelum nak teruskan lagi perbincangan kita ni, ada trivia yang ingin saya kongsikan mengenai Ramadan. Ya. Iaitu Ramadan merupakan bulan yang terkandung banyak fadilat dan juga kelebihan. Segala amalan dalam bulan ini digandakan pahalanya, pintu langit dan juga pintu-pintu syurga dibuka seluasnya. Itu Wow. trivianya. Masya Allah. Masya Tepat Allah. sekali, Betul. tepat sekali. Alhamdulillah. Baik, kita kembali untuk topik kita. Dewa. Ya, tadi saya ada sebab ada cerita pasal Al-Quran kan. Al-Quran. Saya nak tanya sikit lah pasal Al-Quran ni. Okey, kita baca Al-Quran tu satu benda yang bagus lah kan. Sangat bagus, betul. Lebih baik sekadar baca sahaja atau baca dan fahami dan dalami? Mana satu? Fahami dan dalami. Dahsyat. Macam Dandut juga. macam lautan. Mendalam. Okey. Ya. Okey. Saya rasa jawapan kepada soalan ni semua orang dah tahu. Cuma adakah mampu kita melakukannya ataupun tidak? Apa maksud saya? Minima dan maksima. Okey. Ada setiap amalan ada minimumnya, ada maksimumnya. Kalau untuk membaca Al-Quran, minimumnya paling kurang adalah sekadar membaca tanpa memahami makna dan maksudnya. Okey, itu minimum. Minimum. Kena baca Alhamdulillahirabbilalamin ataupun Qul huwallahu ahad. Tak faham makna. Persoalannya dapat pahala ataupun tidak, confirm dapat. Satu huruf kita baca dapat 10 pahala. 10 pahala. Satu huruf kita baca dapat 10 pahala. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sahaja ada 13. 13 kali 10, 130 pahala. Tetapi kalau saya baca Al-Quran sambil memahami maknanya, saya akan lebih khusyuk, akan lebih tawajuh. Tawajuh ni bermaksud lebih fokus. Dan bila saya baca, pernah tengok tak Dewa, bila orang Arab dia solat, dia baca Quran
sampai nangis teresak-esak. Kan? Saya biasa nampak tu. Pernah? Betul, kan? Mm-mm. Sebab dia memahami maknanya dan dia menghayati maknanya. Macam ada lagu tadi kan. Di sana menanti, Di sini menunggu. di sini menunggu. Ya. Kita pernah lihat ada orang nyanyi lagu tu sampai nangis. Ah. Dia macam they feel Feel. kan. Lepas tu apa tu juri pun kau komen. Saya tengok awak nyanyi lagu ni feel lah. Saya bagi awak 5 bintang lah. Sebab feel tu. So macam mana baca Quran ni kita nak dapat feel bila kita membaca Al-Quran dengan memahami makna. Dan pahala juga akan bertambah bila kita faham makna. Why? Why? Tanyalah. Why? Yes, okay. Because effort. Oh, effort. Okay. Bila kita nak belajar bahasa Arab, nak memahami Al-Quran, kita letak effort. Allah menghargai effort tersebut ataupun effort apa maksud Melayu? Kita usaha. Thank you. Bawa. Saya orang Melayu. Saya juga. Mix Jawa lah. Okay, lepas tu, jadi bila kita effort untuk kita nak belajar bahasa Arab tu, Allah menghargai, so dapat pahala lebih. InsyaAllah. Ya benar. Ini nak tanya juga mengenai iktikaf ni, doktor. Iktikaf. Ada yang tersilap. Saya cakap iktikaf, dia kata iktiraf. Kita kata iktikaf, dia kata iktibar. Geram kan, tapi sabar kan. Okey, jadi apa sebenarnya maksud iktikaf dan juga apa yang perlu dilakukan bila kita beriktikaf di masjid, doktor? Iktikaf ni bahasa Arab. Jadi sebab tu kadang-kadang orang tersalah sebut iktiraf, iktibar. So iktikaf ni bahasa Arab, asal maksud iktikaf adalah berhenti sebentar. Contohnya satu orang tengah berjalan, berhenti sebentar. So iktikaf maksudnya. Okey. Tetapi dalam istilah fiqh ataupun amalan seharian, iktikaf bermaksud duduk di dalam masjid, tidur di sana, makan di sana, ibadah di sana supaya fokus kepada ibadah. Itu maksud iktikaf. Yang secara amalan harian. Iktikaf pula terbahagi kepada dua. Iktikaf di luar bulan Ramadan, iktikaf di dalam bulan Ramadan. Iktikaf luar bulan Ramadan macam kita datang ke masjid nak sembahyang subuh, kita boleh niat iktikaf terus. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat iktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Untuk dapat pahala iktikaf Nabi. Tapi bila sebut iktikaf di bulan Ramadan, dia lain sikit. Dia masuk masjid, dia tak keluar dah. Dan Nabi SAW sendiri pernah buat perkara ini. Iaitu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maknanya 21 hingga ke 30 Ramadan. Kenapa Nabi buat macam tu? Macam saya sebutkan tadi, supaya fokus kepada ibadah. Nabi dah tak nak fikir makan sangat, tak nak fikir pasal nak urus luar, sana sini. Nabi nak fokus kepada 10 malam terakhir untuk ibadah. Persoalannya, kenapa 10 malam terakhir? Kalau nak fokus, dari awal lagi lah fokus. Ya ke hidup? Betul? Ya, betul. Setuju? Contoh. Jawapannya mudah saja. Kerana 10 malam terakhir ada satu malam yang istimewa. Malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi nak memburu Lailatul Qadar, kena extra fokus, jadi berlakunya iktikaf. Itu maksudnya ya. Itu maksud iktikaf. So harapnya jelas lah ya, bukan iktiraf, bukan iktibar. Jadi dia pun mungkin ada satu nak diberkatakan juga. Ni pasal Ikti apa? Itikaf. Istiqomah. Tak Iktikaf. Okey. Ni ada kawan saya ni, dia hantar MMS kat saya. Uish, nak tanya soalan. Ini back to the future ni. Okey, dah kenapa? Dia tanya, apakah ganjaran buat orang yang beriktikaf di masjid? Ganjaran dia dalam satu hadis yang dinukilkan oleh Maulana Zakaria dalam kitab Fadilah Ramadan, dikatakan orang yang beriktikaf, satu kali dia beriktikaf, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit. Allah. 3 parit? 3 parit. Bukan parit dekat kampung. Dekat kampung. Parit. Sama Azad. Dijauhkan daripada neraka 3 parit. Jarak satu parit adalah antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Maknanya satu kali dia iktikaf, Allah akan jauhkan dia dengan jarak 1,500 tahun perjalanan daripada api neraka. Jauh. Baik doktor, ringkas doktor. Kesimpulan untuk topik kita hari ini iaitu leka terlalai. Apa tu pun lalai terleka ni doktor. Lalai terleka. Nombor 1.
Ramadan jangan duduk sorang-sorang. Orang yang duduk sorang akan dimamah nafsu. Macam kambing biri-biri jalan sorang-sorang dimamah serigala. Macam tu. Kan? Okey. So jangan duduk sorang-sorang. Kan? Cari kawan, teman sejati, teman nak beribadah. Kalau tak ada kawan, cari kawan. Tak pun paling kurang duduk di masjid, confirm ada orang tegur. Tapi contoh kalau dia sorang-sorang tapi dia sorang-sorang tapi melakukan ibadat, macam mana tu? Tapi ringkas. Ringkas lah. bagus juga. Bagus juga. Tetapi kebarangkalian dia untuk menerima bisikan syaitan ataupun nafsu syahwat ni syahwat. tinggi. Itulah dia. Sebab Allah dah sebut dalam surah Nabi Yusuf. Kalau kamu duduk dalam suasana maksiat atau suasana berseorangan, kamu akan diserang oleh nafsu dan syaitan. Dia jangan berseorangan, doktor, ya. Baik, jadi itu dapat kita kongsikan sepanjang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi esok kita kembali bersama Dr. Taha dan juga Dewa Arti dalam Borak Tengah Lapar. Waktu yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.